Sekarang lepas kita dah labelkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. So apa kita buat yang pertama ialah kita nak tengok macam ni. Okey, kamu tengok Sekarang ni cikgu tengok persamaan yang persamaan 2 dengan persamaan 3 dulu. Okey. Kenapa cikgu tengok macam tu? Okey, macam ni lah cikgu beritahu kamu. Bila kita kata kaedah penghapusan adalah kaedah di mana kita cuba nak hapuskan huruf yang sama. Huruf yang sama. Huruf yang sama bermaksud hapuskan huruf yang sama tu maksudnya contohnya macam Y. Z. Ataupun 2Y mesti kena 2Y. Dia tak boleh kamu hapuskan sini Y, sini 2Y. Yang ni tak boleh hapuskan. Hapuskan mesti nilai yang sama. Dan syarat dalam nak hapuskan, kamu kena tengok pula kamu nak guna operasi tolak atau tambah. Dengan syarat apa? Kalau tanda dia positif-positif ataupun negatif-negatif. Tolak-tolak lah. Jadi, kamu kena tolakkan di depan. Ini saya kamu tengok. Okey, kalau pula tanda dia satu positif, satu negatif ataupun satu negatif, satu positif, di depan dia kita kena tambah. Ini saya tunjuk. Kamu catat dulu note tambahan kat dalam nota kamu tu. Okey, apa cikgu nak buat? Sekarang ni, cikgu tengok dulu. Okey, cikgu tengok persamaan 1. Persamaan 1, persamaan 2. Tak ada lah yang sama. Tak boleh nak hapuskan lagi. Tak apa, tinggal dulu. Tengok persamaan 2 dengan persamaan 3. Cikgu tengok ni ada Y, ada Y. Jadi cikgu boleh hapuskan Y dulu. Okey, jadi apa cikgu buat? Cikgu tengok dekat Y yang cikgu nak hapus ni. Okey, cikgu tengok dia positif-positif. Jadi kalau positif-positif, cikgu kena apa? Tolak. Jadi cikgu akan tulis apa? Cikgu akan tulis macam ni. 2 tolak 3. Cikgu tulis. Apa maksud dia? Persamaan 2 tolak persamaan 3. Itu maksud dia. Jadi cikgu ambil lah balik persamaan 2 tadi. Negatif 3X tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 4. X tambah Y tolak 2Z sama dengan 7. Okey, sekarang cikgu nak tolak. Bila cikgu nak tolak, cikgu tengok yang cikgu nak tolak tadi. Cikgu nak tolak je, cikgu bubuh kat depan tolak. Sebab apa? Sebab apa kat depan cikgu bubuh tolak? Sebab tadi cikgu dah bagi tahu syarat dah. Kalau dua-dua huruf yang kita nak hapuskan tu ialah nilai yang positif-positif ataupun nanti kamu akan jumpa dia negatif-negatif, maka di depan dia kita kena tolak. Okey, jadi sekarang cikgu nak tolak. Bila cikgu nak tolak, apa cikgu buat? Cikgu hapus je lah. Sebab apa? Sebab bila dia nilai yang sama, tengok bila dia nilai yang sama, Y tolak Y jadi apa kelas? 1 tolak 1 jadi apa? 1. 1 tolak 1. Kosong. Jadi hapuslah. Yang tu kita panggil kaedah penghapusan. Bila kita dah hapus, yang tinggal ialah X dengan Z. Okey. Sekarang tapi disebabkan depan ni kita dah decide kena tolak, semua kena tolak. Semua persamaan 2 mesti tolak persamaan 3. Bermaksud negatif 3 kena tolak 1X. Negatif 3 tolak 1. Negatif 3 tolak 1 jadi apa? Negatif 2. Negatif? Negatif 3 tolak 1. Negatif 4. Jadi negatif 4X. Okey. Kemudian 3 tolak negatif 2. 5. Pandai, dapat 5. 5Z. Sama dengan negatif 4 tolak 7. 11. Negatif 11. Jadi kelas, sekarang kita telah wujudkan persamaan nombor berapa? 4. Nampak tu cikgu kata. Step dia lebih kurang sama je. Sama je macam tadi. Cuma kali ni nak hapus je. Okey. Tak cukup dengan kita hapus 1 sahaja. Kita mesti hapus lagi 1. Sebagai contoh, tadi kita buat 2 dengan 3. Sekarang kita mesti buat 2 dengan 1. Tetapi tadi cikgu kata 2 dengan 1 tak ada yang sama cikgu. Ya, betul. Tetapi kalau kita tengok Y ni tadi, kalau 1, katalah yang ni,
kita dah decide nak hapus Y, maksudnya antara dua ni pun kamu kena hapus Y. Tapi kalau kamu tengok persamaan nombor 2 ni, persamaan nombor 2 ni Y ni dia tak sama dengan ni. Persamaan nombor 1. Persamaan nombor 1 dia 3Y. Persamaan nombor 2 dia Y saja. Sekarang cikgu tanya kamu, boleh tak Y ni cikgu bagi jadi 3? 3Y. Macam mana cikgu nak buat? Darab 3. Darab berapa? 3. Darab 3. Okey. Jadi apa cikgu buat? Cikgu akan tulis kat sini. Persamaan 2 darabkan dengan 3. Bila orang sebut persamaan 2 darab 3, semua, okey, semua yang ada dalam persamaan 2 mesti didarabkan dengan 3. Yang itulah maksud dia. So persamaan 2 darab dengan 3, jadi cikgu ambil dia jadi apa? Cikgu tulis dulu negatif, negatif, mana lagi? Pink. Okay, so negatif 3x tambah y tambah 3z sama dengan negatif 4. Semua ni cikgu kena darabkan dengan 3. Jadi bila cikgu darab dengan 3, dia jadi negatif 9x tambah 3y tambah 9z sama dengan negatif, negatif apa kelas? 12. Pandai. So, kat sini cikgu dah dapat persamaan nombor berapa? 5. Nombor 5. Setiap perubahan yang kita buat pada persamaan tu bagi nama baru untuk dia. Supaya kita tak confuse. Sekarang kita dah dapat persamaan 5. Okey, sekarang boleh tak cikgu katakan persamaan 5. Okey, cikgu tengok persamaan 5. Kamu tengok persamaan 5 ni. Okay, cikgu tanda sini. Persamaan 5 dengan persamaan 1. Okey. Y dia dah sama belum? Dah. Dia sama. Dah. Dia dah jadi 3Y kan? Jadi kita tengok betul-betul. Kita nak hapus Y tau. Dia ni 3Y. Dia ni pun 3Y. Dia ni positif. Dia ni positif. Jadi 1 kena tolak ke tambah? Tolak. 1 kena tolak dengan 5. 5. Okey, jadi cikgu tulis kat sini. Persamaan 1 tolak persamaan 5. So cikgu ambil balik persamaan 1. Betul je. Betul cikgu persamaan 1. Okey, 2x tambah 3y tolak z sama dengan 1. Tolak. Tolak dengan persamaan 5. Negatif 9x tambah 3y tambah 9z sama dengan negatif 12. Okey, kenapa cikgu buat tolak cikgu? Sebab dua-duanya nilai positif. Sangat. Sini. Kenapa cikgu tolak? Kerana dua-dua positif. Ambil note kat atas tadi ni. Dua-dua positif kena tolak. Okey, jadi cikgu pun nak tolak. Okey. Okey. So, bila dah dua-dua ni sama, tak payah fikir dah kelas. Kamu memang boleh hapus dia terus ya. Tak payah fikir dah. Yang kita nak fikir ni kat sini. 2 tolak negatif 9. 11. Dapat 11. Negatif 1 tolak 9. Negatif 10. Okey, bagus. Negatif 10Z. Sama dengan 1 tolak negatif 12. 13. Dapat 13. Jadi yang ni akan jadi persamaan nombor berapa? 7. 6. 6. Okey. Boleh? Baik. Sekarang apa kita buat ialah kita tengok persamaan apa yang ada dua huruf saja. X dengan Z. 6. 6 dengan 4. 6 dengan 4. Jadi kita terus fokus kepada persamaan 6 dengan persamaan 4. So apa cikgu nak buat? Sama juga. Kita tengok dekat sini. Okey. Cikgu bawa keluar sini lah. Cikgu tulis sini. Okey. 4x. Kalau kamu tak nampak, kamu tulis dulu. 5z sama dengan negatif 11.
11X tolak 10Z sama dengan 13. Okey, cuba kalau kamu tengok dua ni, adakah benda yang sama untuk kita hapuskan? Adakah? Ada. Adakah huruf yang sama yang boleh dihapus? Tak ada kan? Apa kamu nak buat sekarang ni? Darab. Siapa yang kamu nak darab? 5. Kamu nak darab persamaan 4 ke kamu nak darab persamaan 6? Bersama 4. Persamaan 4. Persamaan 4, kalau kamu perasan 5 ni boleh tak dia jadi 10? Boleh. Boleh. Jadi 5 nak jadi 10 kena darab berapa? 2. Kena darab 2. Jadi apa cikgu tulis? Persamaan 4 darab 2. So semua ni cikgu kena darab 2. So negatif 4 darab 2 dapat negatif 8X. 5 darab 2 dapat 10Z. 11 darab 2 dapat negatif 22. Jadi cikgu telah dapat persamaan nombor berapa ni? 7. 7. Betul kan? Setuju kah? Yes, cikgu. Okey. Sekarang Tiba tengok sini. Abaikan dah yang ni. Okey? Okey. Abaikan terus persamaan 4. Sekarang tengok persamaan 6 dengan persamaan 7. Dah sama ke belum? 10-10. Sama. Dah. Bila dah sama, okey, apa kamu nak buat? Kamu nak hapuskan Z sebab depa je yang sama. So tengok, dia ni negatif, dia ni positif. Kalau negatif positif kita kena tolak ke tambah? Tolak. Tambah. Tak. Negatif positif kena tambah. Jadi apa cikgu nak tulis? Cikgu akan tulis persamaan 6 tambah persamaan 7. 7. So cikgu tulis 11X tolak 10Z sama dengan 12 tambah negatif 8X tambah 10Z sama dengan negatif 22. Okey, so sekarang yang ni tak payah fikir dah. Memang kita nak hapuskan dia pun. Okey, yang kita nak fikir ialah yang ni. 11 tambah 3. kita dapat 3X. 13 tambah negatif 22. Negatif 9. Negatif 9. Negatif 9. So X akan sama dengan pindah jadi Negatif 9 bahagi 3. So X dapat negatif 3. Negatif 3. Okey, sekarang bila cikgu dah dapat X negatif 3, so X yang negatif 3 ni cikgu boleh ganti dalam mana? Jangan pergi yang atas lagi tau. Tengok yang ini je, kawasan ni je. 6. Boleh? Cikgu nak ganti. Okey. Ada orang kata ganti dalam 6. Bolehkah cikgu nak ganti dalam 7? Boleh juga. Ganti je dalam mana-mana pun tak apa. Yang ini dia beza sikit dengan kaedah penggantian. Kita boleh ganti je mana-mana. Okey, contohnya kita ganti dalam 6. Gantikan X sama dengan negatif 3 dalam 6. Okey. So, tadi 11 kurung negatif 3 tolak 10Z sama dengan 13. So kat sini cikgu dapat negatif 33 tambah 10Z sama dengan 13. Okey, cikgu nak pindah siapa? Negatif 3. Jadi apa? Tambah. Positif 33. So jadi apa? 40? 40? 46. 4 dan Okey, 6. so sekarang Z jadi 46 per 10. 10. 10. Oh, silap lah cikgu tak berapa sini negatif. Silap. Okey, jadi sini bawa negatif lah. Jadi Z sama dengan 46 bahagi negatif 10 dapat apa? Negatif 4 per 6. 23 per 5. Betul ya? Okey, next step. Sekarang cikgu dah ada X sama dengan negatif 3. Z sama dengan negatif 23 per 5. Dua-dua nilai X dengan Z ni cikgu boleh ganti dalam mana kelas? 4. Ganti dalam 4. 4 tak ada Y sayang. 5. Ganti dalam 5. Okey, ganti dalam 5. So negatif 9, negatif 3 tambah 3Y tambah 9 negatif 23 per 5. Sama dengan negatif 12. Dia ganti dalam ni tau. Kita ganti. Okey. Kira ini dulu. Negatif 9 darab negatif 3 dapat 27. Tambah 3Y. Yang ni darab dapat apa?
Negatif Negatif? 207/5. Negatif apa? Negatif 207/5. 207/5. Negatif 207/5 sama dengan negatif 12. Okey, selesaikan yang ni dulu. 27 tolak 207/5. Tekan shift ABC. Negatif 1/4. Tukar berapa pecahan? Negatif 72/5. Okey, boleh. Sekarang nak pindah siapa kelas? Cikgu nak cari Y ni. Tiga. Pindah negatif 72/5 dulu. Pindah jadi apa? Tambah 72/5. Okey, tekan masuk kalkulator. Dua belas per lima. 12/5. Ha? 12/5. Ya ke? Ya, cikgu. Okey. 12/5. Y sama dengan pindah negatif 3 jadi apa? Bahagi Bagi 3. Tak payah tulis, terus tekan kalkulator bahagi 3. 4/5. 4/5. 4/5. Okey, kamu boleh faham tak ni kaedah penghapusan ni? Boleh ke? Okey, cikgu. Okey. Jadi yang tu yang cikgu tunjuk ni dalam contoh ni. Sama juga kelas. Kamu tengok kaedah penghapusan mesti juga paling maksimum kena dapat 7 persamaan. Baru betul kaedah kita. Lepas tu tinggal ganti saja. Okey. So kerja kamu, ada 3 soalan cantik . So kerja kamu siapkan soalan 1, 2, 3. Kelas nanti minggu depan kita akan bincang soalan 1, 2 dan 3. Okey. 2, soalan 1, 2 dan